Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna asya'a kama hiya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq wan nasirul haqqi bil haqqi bil hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa bi miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi bin Zahari. Sebelum tu saya yang berusaha dan yang dia dimulakan dan berusaha mudir sekolah Rendah Islam Lautul Jannah Ustaz Fakhrul Razi bin Abdul Razak. Kemudian pentadbiran dan pengurusan sekolah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Fahmi bin Zahari sebagai seorang pengajar juga di sekolah ni. Hari ini ditugaskan untuk menyampaikan kuliah duha untuk hari ini. Jadi sebelum kita mulakan tazkirah hari ini ataupun kuliah hari ini, saya nak mengenalkan dululah apa yang saya nak mengajar kan. Saya nak untuk kuliah duha ni saya nak kedepankan atau kongsikan kepada perempuan satu kitab, nama dia Tarikh Tashri' Islami. Tarikh Tashri' Islami, kalau dalam terjemah ini dalam bahasa Arab lah, kalau dalam bahasa Melayu terjemah dia ada sebahagian orang terjemah sebagai sejarah perundangan Islam. Sejarah perundangan Islam. Tapi kalau macam bagi saya lebih prefer untuk terjemahkan sebagai sejarah pensyariatan Islam. Sebab kalau saya pilih, kalau perundangan tu dia macam tak ada tak ada falsafah Islam dan di belakang tu tak ada. Jadi kita gunakan semacam saya terjemah, saya gunakan pensyariatan supaya lebih nampak bahawasanya hukum hakam yang ditentukan dalam kehidupan kita ni ditentukan oleh pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi saya terjemahan sejarah pensyariatan Islam tu lebih eloklah. Kemudian Tarikh Tashri' Islami ni dipelajari di peringkat universiti lah selalunya. Kalau macam saya dulu, saya mengaji di Al-Azhar. Yang ni kitab ni dibelajar masa tahun pertama di Universiti Al-Azhar. Kat Malaysia juga belajar benda yang sama dalam kuliah-kuliah bahasa syariah Islamiah, asalnya juga dipelajari Tarikh Tashri' Islami ni. Jadi dia pendedahan awal lah, cumanya yang ni dalam ni dah guna dalam bahasa Arab. Kitab dia kalau yang ni dah diringkaskan oleh pensyarah-pensyarah dan doktor-doktor di sana. Kalau rujukan asal dia ada juga. Rujukan asal dia mungkin tebal lah, berjilid-jilid kan. Kalau dalam yang dalam kitab bahasa Arab tu kadang ada jumpa sampai tebal ni. Ada juga versi yang nipis. Cuma yang ni ringkasan untuk pelajar-pelajar, dan juga saya nak menyampaikan untuk tuan perempuan semua. Cara saya nak mengajar ataupun nak menyampaikan, kongsikan ilmu ni, taklah saya baca satu persatu. Kan sebab kita kelas pengajian kita pun sebulan sekali dan belum tentu dia ustaz yang sama kan. Jadi cara saya nak menyampaikan dan berkongsikan dengan perempuan, saya ambil poin-poin penting dan terjemahkan. Saya ambil poin penting dan huraikan untuk perempuan dan perempuan sekalian. Itu cara penyampaian saya. Okey, itu berkaitan dengan pengenalan kitab dan pengenalan terhadap kitab, dan juga cara saya nak menyampaikan perkongsian saya dalam kuliah ni. Okey, kemudian seterusnya boleh ya, Tarikh Tashri' Islami maksud dia sejarah perundangan Islam. Dan dia tak perlulah, kalau mungkin kita dengar sejarah macam dulu mengaji sejarah mengantuk kan. Jadi tak perlu rasa nak mengantuk. Sebab apa? Sejarah ni dia sejarah berkaitan dengan bagaimana ilmu tu berkembang. Sejarah ni dia ada dua jenis.
Satu, sejarah kita belajar berkaitan dengan perkembangan negara, perkembangan negeri, macam kita belajar dalam sejarah tu kan. Ada juga sejarah yang berbentuk perkembangan ilmu. Macam mana ilmu tu berkembang daripada satu zaman ke satu zaman. Itu yang kita akan belajar dalam tarikh tasyrik Islami. Okey, kemudian kenapa saya pilih tarikh tasyrik Islami ni untuk kongsikan bersama perempuan? Pertamanya sebab ni orang panggil objektif lah, tujuan kita nak belajar ni. Kan, kita nak belajar, kita mesti tahu apa tujuan kita nak belajar. Untuk apa? Apa yang kita boleh capai lepas ni. Jadi saya nak kongsikan 3 tujuan kita belajar kitab Tarikh Tasyrik Islami ni. Pertamanya, kita untuk mengetahui susu galur sejarah perkembangan syariat Islam dari fasa pemerintahan fasa-fasa pemerintahan Islam. Susu galur sejarah perkembangan syariat Islam. Dia sesuai lah dengan tajuk kita ni, sejarah pensyariatan Islam. Jadi kita nak tahu macam mana syariat kita yang kita duk amalkan daripada kita lahir dulu sampai sekarang, macam mana dia berkembang. Macam mana dia berkembang daripada zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian zaman sahabat, kemudian zaman pemerintahan Bani Umayyah. Bisa dengar tak Bani Umayyah? Seterusnya pemerintahan Abbasiyah. Seterusnya pemerintahan Utsmaniyah sehinggalah sekarang. Macam mana syariat kita yang kita duk amalkan ni berkembang? Macam mana apa yang Nabi ajak daripada Quran dan Sunnah ni sampai dekat kita? Itu yang pertama yang kita akan belajar dalam Tarikh Tasyrik Islami ini. Kemudian keduanya kita nak memahami bagaimana para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama selepas Nabi Muhammad SAW tu memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Boleh dapat tak? Bagaimana para ulama, bagaimana para sahabat, tabi'in, tabi'in dan para ulama selepas tu memahami Al-Quran dan juga Sunnah untuk mengeluarkan hukum hakam daripada sumber yang utama tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita nak gunakan kefahaman kita yang kita belajar ni berkaitan dengan sejarah perkembangan ilmu ni, kita gunakan untuk menanggapi ataupun menghadapi kehidupan kita hari ni. Kan? Kita tengok hari ni masalah banyak yang timbul kan. Masalah isu pertama, isu kedua, isu ketiga, banyak sangat isu-isu terutamanya berkaitan dengan agama yang timbul ini. Jadi macam mana kita nak gunakan ilmu ni untuk menghadapi ataupun menilai isu-isu yang timbul. Itu 3 objektif dan tujuan utama yang kalau selesai kita belajar Tarikh Tasyrik Islami itu, kita boleh guna untuk 3 tujuan tu. Okey. Boleh. Itu berkaitan dengan objektif ataupun tujuan kita belajar Tarikh Tasyrik Islami. Kemudian bila kita dah tahu objektif tujuan kita belajar, apa kepentingan nak belajar ilmu ni? Apa kepentingan kita nak terdedah kepada perkongsian ni? Saya kongsikan daripada ayat Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru. Qul siru fil ardi fanzuru. Itu dalam surah Al-Ankabut ayat ke-20. Ada ayat yang sama, empat ayat yang sama, gunakan ayat yang sama. Surah 4 tempat dalam Quran gunakan ayat yang sama, iaitu qul siru fil ardi fanzuru ataupun wanzuru. Maksud dia apa? Maksud dia, mengembaralah kamu di atas muka bumi, kemudian fanzuru, dan perhatikan. Pertamanya qul siru, mengembara.
Qul siru fil ardi, mengembaralah kamu di atas muka bumi. Kerana apa kita perlu mengembara? Pernah dengar dalam perbahasan dalam bahasa Melayu, jauh perjalanan, luas pemandangan. Betul tak? Jauh perjalanan, luas pemandangan. Itu frasa yang lebih tepat dengan terjemahan Al-Quran ni. Qul siru fil ardi fanzuru. Mengembaralah kamu ke atas muka bumi dan perhatikan. Kalau dalam bahasa Melayu dia punya tata bahasa atau peribahasa yang tepat, itulah tadi tu. Kerana apa? Kalau kita tak akan dapat ataupun kita tak akan memahami perjalanan ataupun satu-satu isu tu dengan kita duduk satu tempat sahaja. Kita kena mengembara daripada satu tempat ke satu tempat. Ilmu, walaupun kita dapat satu ilmu, kita nak menilai ataupun nak menerapkan ilmu tu, kita kena mengembara. Sebab tu para ulama dulu, contohnya para ulama kalau kita baca sejarah ataupun biografi ulama-ulama dahulu, mereka ni berpindah daripada satu tempat ke satu tempat untuk cari ilmu. Tak duduk di satu tempat saja. Contohnya Imam Syafi'i daripada Tanah Arab, daripada Mekah, dia asal daripada mana? Imam Syafi'i Dia mengembara ke Baghdad. Kemudian dia mengembara ke Mesir. Akhirnya dia meninggal di Mesir. Dia daripada satu tempat ke satu tempat. Macam tadi dalam firman Allah, qul siru, mengembaralah kamu ke atas di atas muka bumi ini. Dengan mengembara ni kita punya kefahaman, kita akan nampak contohnya, okey, gaya di Malaysia macam ni, cara kehidupan di Malaysia macam ni. Bila kita pergi ke, contohnya kita pergi ke negara-negara Arab, kita nampak gaya kehidupan mereka kat sana lain, tak sama macam budaya kita di Malaysia. Dengan bila kita nampak, kita terdedah pada perkara tersebut, barulah kita tahu macam mana kalau nak menerapkan ilmu di Malaysia macam mana. Kita nak menerapkan ilmu kalau kita di negara lain macam mana. Itu sebagai sebagai pendakwah dia kena tahu uruf setempat ataupun budaya setempat. Kemudian fanzuru tadi kan, qul siru fil ardi fanzuru, dan perhatikan. Fanzuru ni maksud dia lihatlah ataupun perhatikan. Fanzuru ni bukan maksud melihat semata-mata tengok lepas tu tak ada apa. Kan kita kena tengok sekali. Yang tu masuk kita tengok juga. Itu masuk tengok juga, lihat juga. Tapi tanpa ada apa-apa corak berfikir. Itu bukan yang dimaksudkan dengan fanzuru. Fanzuru ni kita tengok sambil berfikir. Kita nak ambil pengajaran daripada satu-satu perkara yang kita lihat. Itu yang dimaksudkan dengan fanzuru. Apa kaitannya Ustaz? Mengembara dan melihat dengan kepentingan nak belajar ilmu ni. Kan? Kami perlu kami nak kena pergi mengembara, beli tiket pergi ke Arab Saudi, pergi ke Mesir, pergi ke Yaman apa semua ni. Dah kita kena mengembara. Jadi tak perlulah kita nak, tak perlu pun kita nak perlu keluar duit untuk mengembara pula. Maksud saya, tarikh ni kita belajar ni, yang kita belajar tarikh tasyrik Islami ni hasil penyelidikan para ulama berkaitan dengan perkembangan syariat Islam. Jadi ulama yang dah tolong kumpul dekat kita, ulama yang dah mengembara daripada satu tempat ke satu tempat, kita hanya buka buku belajar. Tak perlulah kita sendiri yang pergi berjalan. Kita hanya dengar kongsian ataupun kita belajar daripada ulama-ulama yang dah tolong kumpul kat kita. Sebab apa saya begini? Nak menunjukkan pentingnya kita belajar sejarah. Kalau kita tak belajar sejarah, kita akan mengulangi sejarah ataupun mengulangi kesalahan ataupun mengulangi kesalahan yang sama yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu.
Tu pertama belajar sejarah. Tujuan belajar sejarah supaya kita kita jadikan panduan ataupun kita jadikan dia sebagai, kalau ada benda-benda yang dah dilakukan oleh umat-umat terdahulu yang salah, kita jadikan sebagai tembok untuk tak mengulangi perkara yang sama. Kalau kita belajar sejarah dan tengok benda tu, benda yang boleh diperkembangkan, maka kita akan kembangkan benda tu. Itu tujuan kita belajar sejarah. Pentingnya belajar sejarah. Sama ada sejarah satu bangsa ataupun sejarah berkaitan dengan perkembangan ilmu tu. Okey. Selesai kat situ. Kepentingan mempelajari ilmu berkaitan dengan sejarah. Terutamanya sejarah tarikh tasyri' Islami. Alright. Tadi surah Qul siru fil ardi fanzuru, saya kata ada 4 tempat dalam Al-Quran. Pertamanya tadi yang saya baca dalam surah Al-Ankabut ayat ke-10. Kemudian boleh tengok dalam surah Al-An'am, dan juga dua tempat dalam surah Al-An'am, satu dalam surah Al-Ankabut, satu dalam surah Ar-Rum. Kalau perempuan nak check lah, ayat yang sama, qul siru fil ardi fanzuru. Okey, selesai kat situ. Okey, baik. Kemudian kalau kita ambil lah sikit hikmah daripada daripada ayat ni. Kenapa kepentingan kita belajar ilmu sejarah ni? Sebab tadi saya katakan, ulama daripada satu tempat ke satu tempat kan, mengembara daripada satu tempat ke satu tempat untuk cari ilmu. Kalau zaman sekarang ni, yang paling mudah kita nampak untuk praktikal, kita tengok anak-anak kita ataupun adik-adik, macam misalnya kita tengok pada adik-adik kita lah kan. Kalau macam perempuan, tengok pada anak-anak lah. Daripada satu sekolah, pindah daripada satu sekolah ke satu sekolah, nama berpindah tak? Mengembara tak? Contoh, bukan sekolah-sekolah. Daripada darjah tahap sekolah rendah, naik tahap menengah, naik ke universiti. Kemudian dia sambung ke universiti yang lain untuk peringkat pengajian yang tinggi yang seterusnya. Nama mengembara tak tu? Mengembara tu. Daripada satu tempat ke satu tempat untuk cari pengalaman dan menimba ilmu. Tu juga nama mengembara. Tak semestinya kita mengembara daripada satu negara ke satu negara. Kalau kita faham macam tu, maksud dia bertepatanlah dengan perjalanan kita hari ni, budak-budak sekolah kita hari ni, dengan tuntutan menuntut ilmu tu. Dia tak? Dia membina daripada, bila kita pindah daripada satu tahap sekolah rendah ke sekolah menengah, dia membina corak berfikir, menambah ilmu. Kemudian kalau untuk pelajar pengajian tinggi ni, daripada universiti, contohnya dah selesai daripada universiti yang pertama, kemudian dia sambung tahap pengajian di universiti yang lain. Tempat-tempat pengajian ni, corak pengajian dia berbeza-beza. Jadi dia ambil pengalaman daripada perjalanan tersebut. Itu juga termasuk dalam mengembara dalam konteks zaman kita sekarang. Okey. Kemudian seterusnya, dah selesai, kita tahu tujuan kita belajar, untuk apa kita belajar tarikh tasyri' Islami ni. Kemudian kita tahu saranan ataupun kepentingan mempelajari ilmu ni daripada Al-Quran sendiri. Seterusnya kita masuk kepada takrif. Tadi saya katakan tarikh tasyri' Islami. Saya terjemahkan sebagai sejarah perundangan Islam. Okey, baik. Dia terbina daripada 3 perkataan. Pertamanya tarikh, keduanya tasyri', ketiga Islami. Tidak? Kalau dalam bahasa, kalau kita selalu macam saya terbiasa dengan pendedahan, belajar daripada bila dalam huraian pada satu-satu perkataan tu, dilihat pada perkataan tu satu persatu. Apa itu tarikh, apa itu tasyri', apa itu Islami. Sebab apa ulama pilih 3 perkataan ni? Bukan saja-saja. Jadi ada sebab, musabab dia mengaitkan setiap perkataan tu dengan perkataan yang lain. Kita tengok pada perkataan yang pertama.
tarikh. Kan? Tarikh asal perkataan daripada bahasa Arab, iaitu arrakha yu'arrikhu tarikhan, tarikhon. Arrakha ni maksud dia mencatat ataupun menulis. Yu'arikhu ni perbuatan kita, orang yang mencatat. Tarikh ni maksud dia sejarah. Sejarah. Macam tadi saya terjemah sejarah kan. Ataupun menentukan satu-satu waktu ataupun menentukan waktu ataupun masa. Tugas siapa dia yang nak buat tarikh ni, yang menulis tarikh ni? Sejarawan lah. Kalau kita tahu sekarang ni sejarawan, ahli sejarah. Kalau dalam bahasa Arab nama dia mu'arrikhun. Mu'arrikhun, ahli sejarawan. Itu asal usul perkataan tarikh. Kemudian kita tanya soal pula, macam mana orang dulu menulis tarikh? Macam mana kita hari ini faham ataupun kita belajar sejarah-sejarah berkaitan dengan umat-umat terdahulu? Sejarah ni dia boleh jadi dua bentuk. Pertamanya melalui penulisan. Keduanya melalui mulut, sampaikan daripada seorang ke seorang, betul tak? Itu cara nak menyampaikan sejarah. Kita nak tahu, kita nak belajar sejarah, pertamanya melalui penulisan. Keduanya daripada berpindahnya maklumat tu daripada mulut ke mulut. Okey, kemudian tadi saya tanya tadi, macam mana ulama ataupun orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu ni maksud dia sama, tak kira lah orang Melayu ke, bangsa Arab ke. Macam mana mereka menentukan tarikh ni? Macam mana mereka menentukan tarikh? Orang kalau macam masa, bila kita sebut tarikh, dia mesti berkaitan dengan jangka waktu, betul tak? Kita kalau kita tengok dari segi syariat, ditentukan tarikh itu ditentukan bermula daripada awal penurunan Nabi Adam alaihissalam. Kan, kisah penurunan Nabi Adam alaihissalam diceritakan di dalam Al-Quran. Betul tak? Pernah dengar tak? Penurunan Nabi Adam. Nabi Adam Adam dan Hawa diturunkan ke atas muka bumi. Bermula daripada saat itulah kita menentukan sejarah, menentukan tarikh, menentukan waktu. Maksudnya bila orang selepas bangsa selepas Nabi Adam alaihissalam tu, bila nak menceritakan satu-satu peristiwa, mereka akan kata 2 tahun. Contohlah 2 tahun selepas penurunan Nabi Adam alaihissalam, 3 tahun, 10 tahun, 10 tahun, 20 tahun selepas penurunan Nabi Adam alaihissalam. Maksud dia gunakan satu poin utama tu untuk menisbahkan kepada jangka waktu. Itu contoh yang pertama. Kisah penurunan Nabi Adam alaihissalam. Keduanya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan Nabi Ibrahim lagi. Kisah banjir besar Nabi Nuh alaihissalam, betul tak? Banjir Nabi Nuh alaihissalam. Itu antara peristiwa-peristiwa besar yang berlaku di dalam sejarah peradaban manusia. Jadi bila peristiwa-peristiwa besar ni akan digunakan sebagai penanda aras. Tak penanda aras. Contohnya, okey, ini peristiwa besar. Jadi bila ada peristiwa kecil-kecil yang berlaku ni, mereka akan menisbahkan kepada peristiwa besar ni. 2 tahun selepas peristiwa banjir besar, 3 tahun selepas peristiwa banjir besar, 4 tahun selepas peristiwa banjir besar. Itu cara umat terdahulu mencatat sejarah. Sama lah dengan zaman sekarang pun. Tadi saya kata penurunan Nabi Adam AS. Kemudian peristiwa banjir besar. Ketiga, peristiwa Nabi Ibrahim AS dibakar. 3 dah peristiwa besar. Kemudian yang keempat apa dah? Kelahiran Nabi Isa AS.
Betul tak? Yang kita guna hari ni, kalender apa yang kita guna hari ni? Kalender Masihi. Kalender Masihi yang kita guna sekarang ni lah yang sampai sekarang ni dinisbahkan kepada saat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tahun berapa dah kelahiran Nabi Isa alaihissalam sekarang ni sampai sekarang? 2022 tahun selepas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Yang kita ada guna sampai sekarang. Kita pula orang Islam bermula sejak bila kalender kita? Bermulanya selepas hijrah. Betul tak? Sekarang ni tahun berapa dah? Tahun berapa hijrah? 1400 berapa? Berapa tahun? 1400 berapa tahun hijrah sekarang ni? Ingat tak? 44, 45. Tengok macam mana sejarah kita, sejarah perjalanan sampai hari ini dinisbahkan kepada peristiwa-peristiwa yang besar. Jadi berapa jenis kalender yang ada dekat dunia ni tak ada masalah. Kita nak guna tak ada masalah. Yang penting dia digunakan untuk sebagai penanda ras. Yang masyhur yang kita guna sekarang ni pertamanya dekat Malaysia, inilah kalender Masihi dan juga kalender Hijri. Okey, itu berkaitan dengan cara penentuan sejarah sepanjang zaman. Mungkin minggu lepas ni ada peristiwa besar ke? Peristiwa apa? Setahun lepas COVID-19. Setahun selepas tahun 2 tahun selepas COVID-19. Kan? Boleh jadi juga kalau orang yang guna penentuan tarikh macam tu. Tapi dah kita semua sekarang ni guna dah sedia ada dah Masihi dan juga Hijri, kita guna yang tu lah kan. Okey. Selesai kes itu berkaitan dengan tarikh. Itu berkaitan dengan tarikh. Kemudian seterusnya tasyrik'. Tasyrik' asal diambil daripada perkataan syari'atun. Syari'atun syara'a yusyari'u tasyri'an. Syara'a yusyari'u tasyri'an. Ambil daripada perkataan daripada asal syari'ah. Syari'ah. Kemudian daripada syari'ah tu perkataan asal dia syara'a. Syara'a maksud asal dia mauridul ma' ataupun tempat aliran air. Tempat aliran air sungai tu macam kita tengok tu. Yang kita guna bila aliran sungai tu kita ambil untuk minum. Itu masuk asal daripada syariat. Syariat maksud dia pertamanya digunakan sebagai aliran sungai, keduanya sebagai siratul mustaqim, jalan yang lurus. Sebab apa kita ambil daripada aliran sungai tadi? Cuba kita perhatikan aliran sungai. Semua ayat ni dia akan ada dia lawan arus, naik ke atas balik. Tak ada, dia guna bila saluran dia tu dia akan ikut saluran dia saja. Betul tak? Dan ayat yang ada, ayat sungai yang ada tu lah yang digunakan yang menjadikan bumi ni subur, betul tak? Macam itulah juga syariat Islam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita guna syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu, yang itulah menjadi panduan kita yang menjadikan hidup kita manusia ni aman, damai dan harmoni. Sebab tu guna daripada asal perkataan syariat. Aliran sungai, aliran air. Itu maksud daripada segi bahasa syara'a yusyari'u tasyri'an ataupun syariat. Okey. Seterusnya, bila kita sebut syariat ni, bila kita sebut syariat ataupun pensyariatan, tasyri', dia ada elemen memproses.
ada elemen memproses. Maksud dia tak kekal, tak kaku macam tu saja. Bila kita sebut tasyri', maksud dia kata hukum hakam ni sentiasa apa? Sentiasa bukan nak kata sentiasa berubah ni, maksud dia sentiasa diperbaharui. Maksud dia bila ada satu-satu perkara yang berlaku, bila satu peristiwa yang berlaku, syariat ni lah yang akan menjaga ataupun mengeluarkan hukum hakam, menentukan tindakan kita. Sebab tu saya terjemahkan sebagai pensyariatan. Saya tak terjemah sebagai syariat saja. Saya terjemah pensyariatan. Sebab apa? Bila kita sebut pensyariatan, dia ada elemen memproses. Macam Al-Quran dan Sunnah kan? Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa yang nak memproses Al-Quran dan Sunnah ni? Siapa dia yang nak menjalankan tugas untuk memproses Al-Quran dan Sunnah ni? Ulama-ulama Islam lah. Yang akan memproses Al-Quran dan Sunnah dengan maksud kata mengeluarkan hukum hakam daripada Al-Quran dan Sunnah. Bila ada kes ataupun isu-isu yang terbaru, contohnya isu COVID-19 yang melanda kita kan. Sebelum ni kita belajar nak sembahyang berjemaah kena rapatkan saf. Betul tak? Tapi kenapa sekarang kena bila berlakunya COVID-19 kena sembahyang jarak-jarak, tak boleh bersalam? Itu menunjukkan maksud dia siapa dia yang memproses hukum daripada sumber asal dah, daripada Al-Quran dan Sunnah, siapa dia yang nak menentukan? Ada tugas-tugas dia. Yang menjalankan tugas tersebut ialah para alim ulama ataupun orang ahli yang pakar dalam bidang dia. Mereka ni lah sebagai yang memproses ataupun menjaga ketulinan dan kefahaman daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian seterusnya berkaitan dengan, kita dah selesai dah tarikh tadi, kita dah bincangkan sikit, kita dah kongsikan apa itu tarikh, kemudian apa itu tasyri', kemudian Islami. Bila kita gabung tiga-tiga tarikh tasyri' Islami ni, apa yang kita pelajari dalam tarikh tasyri' Islami ni? Apa yang kita belajar? Takrif dia apa? Takrif untuk tarikh tasyri' Islami ni dia merangkumi tiga unsur. Untuk tarikh tasyri' Islami ni, tadi kita tengok tarikh secara satu persatu. Kita tengok apa itu tarikh, apa itu tasyri'. Sekarang ni kita nak faham secara umum apa yang ditakrifkan dengan tarikh tasyri' Islami. Yang pertama, apa yang dibincangkan dalam tarikh tasyri' Islami ni? Ilmu yang membahaskan kondisi ataupun keadaan pensyariatan ketika zaman Nabi Muhammad SAW dan setelahnya. Ilmu tarikh tasyri' ni dia menganalisis bagaimana proses pensyariatan ketika zaman Nabi Muhammad SAW dan zaman selepas Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak belajar perkembangan. Bagaimana berkembangnya proses perkembangan pensyariatan ini di sepanjang zaman. Perkembangan, bila kita sebut berkembang, maksudnya daripada satu keadaan ke keadaan yang lain. Kan? Okey, yang ketiga, sumber, masdar ataupun sumber pada setiap zaman tersebut. Sumber yang digunakan setiap zaman. Contohnya, masa zaman Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul, apakah sumber syariat yang pertama? Sumber syariat yang pertama ketika zaman Nabi Muhammad, Al-Quran. Al-Quran, itu yang utama. Nabi Muhammad SAW menghuraikan apa yang ada di dalam Al-Quran ataupun menghuraikan apa yang diturunkan kepada Nabi, kepada baginda. Itu sumber yang pertama. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW wafat, apa pula yang kita guna? Selepas Nabi Muhammad SAW wafat, sumber kita jadi dua.
Pertama Al-Quran dan kedua hadis. Ini yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Daripada dua sumber ni lah lahirnya, berkembangnya sumber-sumber yang lain yang diiktiraf oleh ahli sunnah wal jamaah. Yang pertamanya Al-Quran, sunnah, ketiga ijma' dan juga qiyas. Al-Quran, sunnah, ijma' dan juga qiyas. Ijma' dan qiyas ni terhasil daripada kefahaman para ulama' daripada dua sumber yang utama tadi. Ijma' dan qiyas ni bukan ulama' buat, dia fikir sendiri, lepas tu dapat idea. Tak. Berpandukan dua sumber yang utama. Yang bila dah selesai, empat sumber ni lah yang menjadi panduan ulama' Islam, ahli sunnah wal jamaah untuk mengeluarkan apa-apa hukum yang berlaku sehingga hari ini. Boleh faham? Okey. Itu yang ketiga, berkaitan dengan masdar dan sumber pensyariatan pada zaman Rasulullah dan selepasnya. Dan yang keempat, tarikh tasyri' ini juga terkandung dalam istilah perbahasan tarikh tasyri' Islam ini berkaitan dengan kajian berkaitan mazhab fiqhiyah yang muncul sepanjang pemerintahan Islam daripada zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Yang kita tahu contohnya yang mazhab fiqh yang muncul, yang kita tahu ada berapa? Yang masyhur. 4 dah, betul tak? Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. 4 mazhab ni yang muncul sepanjang pada kurun yang pertama hijrah. Betul tak? Bukan 4 saja, ada berlambak lagi. Kalau dalam sejarah ada berpuluh-puluh mazhab lagi yang ada. Cumanya yang diiktiraf sebagai ahli sunnah wal jamaah dan yang kita boleh ada sumber-sumber dia sebagai rujukan 4 mazhab ni. Dan kita di Malaysia kita merujuk kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Begitu juga kita memahami yang keempat, masih yang keempat, pertamanya kajian berkaitan mazhab fiqh yang muncul, dan kita nak memahami macam mana para ulama ni kan, bila kita nak memahami satu-satu perkara, kita mesti ada tata cara untuk memahami dia, betul tak? Imam Syafi'i cara dia macam mana? Imam Malik cara dia macam mana nak faham Al-Quran dan Sunnah? Imam Hanafi cara dia macam mana dia nak faham Al-Quran dan Sunnah? Imam Syafi'i macam mana dia nak faham? Imam Hambali macam mana dia nak faham Al-Quran dan Sunnah? Mereka ni ada cara masing-masing. Dan cara mereka ni bukan menghentam kromo macam kita. Mereka ada sumber, ada dalil, ada cara bila nak mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu bila kita orang yang menggunakan mazhab Syafi'i, kita menisbahkan kepada Imam Syafi'i. Sebab apa? Kita menggunakan kefahaman Imam Syafi'i untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Okey, itu berkaitan dengan takrif tarikh tasyri' Islami. Selesai dah kat situ. Kemudian yang seterusnya, apa hasil yang kita akan belajar? Apa hasil yang kita akan dapat setelah belajar ataupun kita terdedah kepada tarikh tasyri' Islami ini? Apa dia hasil yang kita akan dapat nanti? Yang pertama, macam yang saya kongsikan tadi, pertamanya bila kita dah terdedah kepada tarikh tasyri' Islami ini, kita tahu macam mana usaha para ulama yang bertungkus lumus, bersusah payah untuk memahami dan menjaga kesucian Al-Quran dan As-Sunnah. Kita faham. Kita belajar ni bukannya kita nak kita nak pergi jadi ulama, ataupun kalau kita mampu tak ada masalah kan.
Dalam Islam tak ada dalam Islam tak ada halangan. Kalau kita mampu nak menempuhi jalan tu untuk jadi seorang ulama, dipersilakan. Tak ada masalah. Tapi kalau kita tak mampu, kita tak boleh tinggal terus semua. Kita kena tahu juga. Kita kena tahu macam mana ulama ni mengeluarkan hukum. Kita tahu secara umum, secara rambang. Bukan kita tak ambil tahu langsung. Kita tak ambil tahu langsung tu menyebabkan kita tak faham, kita tak mampu untuk menghadapi isu-isu berkaitan dengan agama yang muncul hari ini. Itu hasil yang kita akan belajar sekarang daripada berkaitan dengan tarikh tasyri' Islami. Kemudian yang keduanya sebagai kayu ukur untuk membezakan ajaran Islam dan juga ideologi asing yang masuk ke dalam pemikiran Islam pada hari ini. Macam pemikiran perempuan pernah dengar tak pemikiran sekular kan, yang mengasingkan agama dan juga kehidupan harian. Okey. Pemahaman ni secara umumnya pemahaman sekular ni lah. Nak semayang, nak beribadah, nak apa, duduk kat rumah. Bila mai kerja kat luar, tak payah fikir tentang agama. Agama ni hanya duduk di dalam masjid, di dalam rumah. Bila nak berurusan dengan orang luar, tak payah fikir agama. Bila berurusan dengan urusan-urusan dunia lain, tak payah fikir agama. Itu secara umumnya yang ideologi atau pemikiran sekular. Yang kalau kita tengok anak-anak muda hari ni, macam itulah cara pemikiran mereka. Jadi perempuan bila kita terdedah dengan benda ni, kita boleh didik anak-anak kita daripada awal. Macam mana mereka nak membentuk perjalanan kehidupan mereka. Bagaimana kita nak menerapkan agama di dalam jiwa anak-anak kita. Kita boleh bagi mereka beza. Yang ni kefahaman yang benar, yang sebenarnya berkaitan dengan agama. Agama ni meliputi semua kehidupan, bukan duduk dalam masjid saja, bukan duduk dalam rumah saja. Agama ni merangkumi semua, merangkumi dengan ibadat, merangkumi berkaitan dengan hukum hakam perkahwinan. Bila sebut hukum hakam perkahwinan, dia akan membentuk masyarakat, betul tak? Bila ada keluarga, mesti ada kelompok yang lain. 2 keluarga, 3 keluarga, 4 keluarga. Bila ramai tu dia akan membentuk masyarakat. Selepas membentuk masyarakat, dia akan membentuk negara. Itu pentingnya kita mendidik anak-anak kita daripada awal supaya faham apa itu tujuan sebenar agama Islam ini. Okey, itu contoh pertama tadi, sekular. Yang keduanya sekarang ni fahaman apa ideologi berkaitan dengan gaya hidup bebas ni. Kan? Nak buat apa pun tak ada masalah, agama tak boleh nak mengekang. Dia kalau dia rasa dia betul, dia saja pandangan dia yang betul. Nak jadi apa? Nak jadi transgender kah? Nak jadi LGBT kah? Tu dia punya diri dia sendiri. Orang lain tak boleh nak campur tangan. Mak pak tak boleh nak campur tangan. Agama tak boleh nak campur tangan. Ni ideologi yang ada sekarang ni, yang kita perlu tahu. Anak-anak kita dan generasi yang akan datang ni lebih mencabar depa punya dunia depa. Jadi kita sebagai orang yang nak membentuk mereka perlu dedahkan kepada mereka benda-benda ni. Sebelum nak bagi mereka terdedah, kita sendiri kena terdedah ataupun kena tahu. Jadi apa kayu ukur kita? Kayu ukur kita syariat Islam, dan juga bila kita tahu sejarah Islam ni, bagaimana Islam ni memelihara kehidupan kita, memelihara tindak tanduk kita, tindakan kita, kita boleh terapkan dalam diri kita dan juga diri anak-anak kita, dan juga bukan anak-anak kita saja, ahli keluarga kita, cucu cicit,
anak menakan semua sekali. Okey. Yang tu yang ke hasil yang kita boleh pelajari nanti yang ketiga. Yang keempat berkaitan dengan yang keempat hasil yang kita boleh dapatkan, kita akan dapat mentasawur di dalam minda perkara kita dapat tasawur kan bila kita nak terangkan dekat orang, nak terangkan kepada generasi yang seterusnya, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Kita perlu tahu dulu benda ni dalam akal kita. Kan? Kalau kita tak ada dalam minda kita tak faham, macam mana kita nak terangkan ke orang? Sebab itulah perlunya pendedahan kepada tarikh tasyrik Islami ataupun sejarah pensyariatan Islam. Bila kita tahu daripada asal usul macam ni Al-Quran syariat Islam yang berkembang macam ni, ulama-ulama mengeluarkan hukum daripada sumber dia macam ni. Bila kita tahu macam tu, barulah kita jelas. Bila mai pun cabaran apa sekalipun, fahaman apa sekalipun, kita akan tetap berpegang kukuh dengan ajaran Islam sebab kita yakin dan kita jelas faham bagaimana Islam tu menguruskan kehidupan kita. Okey. Sampai ke situ. Kemudian habis dah. Seterusnya keperluan manusia kepada pensyariatan Islam ni. Manusia ni sebab apa manusia perlu kepada syariat? Persoalan dah. Sebab apa perlu syariat? Bukankah cukup lah, boleh tak kita fikir sendiri saja cara kita nak uruskan kehidupan kita, kita boleh fikir lah sendiri. Cara nak hidup. Kan? Tapi kenapa kita perlukan kepada pensyariatan? Tujuan pertamanya kita kena tahu. Tujuan kita dilahirkan di atas muka bumi ni, apa tujuan kita dihidupkan? Tujuan kita dihidupkan atas muka bumi ni. Ada dua tujuan yang utama kita dihidupkan ataupun dilahirkan di atas muka bumi. Pertamanya, kita dilahirkan sebagai hamba. Hamba kepada siapa? Hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan kita yang pertama. Tujuan hidup kita pertama yang dilahirkan di atas muka bumi ini sebagai hamba kepada pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan manusia dan juga jin ini melainkan untuk menyembah ataupun beribadat kepada aku. Ini ayat Al-Quran jelas dah habang apa tujuan kita hidup di atas muka bumi ini. Yang pertama, itu yang pertama. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia dan juga jin melainkan untuk menyembah aku, untuk mereka sembah aku. Itu yang tujuan kita yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi sebagai hamba. Bila sebut sebagai hamba, hubungan kita dengan Allah sahaja. Hubungan setiap manusia, setiap individu dengan pencipta. Orang lain tak campur tangan. Kalau nak sembahyang ke, nak buat dosa ke, itu semua urusan kita dengan Allah SWT. Contohnya dalam berkaitan dengan hukum hakam ibadat lah terutamanya. Sembahyang, puasa, haji, zakat. Itu tanggungjawab kita dengan Allah SWT. Setiap manusia yang dah ditaklifkan, yang itu setelah mencapai akhir baligh, dia diberatkan dengan taklif hukum hakam syarak. Itu setiap orang diwajibkan laksana ataupun diwajibkan menjaga dia punya hubungan dia dengan Allah SWT. Itu yang pertama, tujuan kita sebagai hamba. Kemudian yang kedua, sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Khalifah bukan masuk pergi berebut jawatan kuasa, pergi berebut jawatan Perdana Menteri ya.
berebut jawatan raja, bukan maksud khalifah tu. Khalifah ni kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai manusia untuk menguruskan sumber-sumber alam ni. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Itu tugas khalifah. Dalam ekonomi, dalam pentadbiran, dalam sosial ataupun kemasyarakatan, dalam keluarga. Itu tugas kita sebagai khalifah. Sebagai yang kata apa? Khalifah ni terjemah apa? Orang yang nak menguruskan kehidupan, daripada secara individu ke secara individu ataupun bermasyarakat. Bila individu ataupun bermasyarakat ni dia berkaitan dengan pentadbiran negara. Keduanya ekonomi. Ketiganya berkaitan dengan sosial ataupun kemasyarakatan. Kita boleh kata tak, saya tak termasuk dalam benda-benda ni? Boleh tak kita kata, saya tak termasuk dalam tiga-tiga benda ni, saya tak termasuk? Boleh tak jawapan tu? Tak, kalau kita tak masuk dalam bab ekonomi, maksudnya kita tak payah cari rezeki lah. Betul tak? Saya duduk dalam hutan, duduk seorang-seorang. Tak boleh. Manusia ni dia kena hidup bermasyarakat. Dia perlukan orang lain. Kalau dia nak makan, dia perlukan orang yang sediakan padi. Dia perlukan orang yang sediakan bahan mentah. Dia tak boleh hidup seorang-seorang. Dia kena duduk dengan orang lain. Contohnya dalam sosial, sosial ni maksudnya bermasyarakat lah, hidup bermasyarakat. Tak mau kahwin. Kalau tak mau kahwin, hidup dalam hutan seorang-seorang. Tapi bila dia kahwin, contohnya dia ada kontak, maksudnya dia ada perhubungan antara dua pihak. Betul tak? Bila dia ada dua hubungan dua pihak ni, dia perlukan panduan. Macam mana nak mengurus keluarga? Macam mana bila menguruskan keluarga pertama dan keluarga yang kedua? Dia perlu ada panduan supaya tak menzalimi. Bila dia menzalimi, mengambil hak orang lain, apa yang perlu dia patuhi, peraturan dia. Itulah yang kita belajar dalam hukum hakam nikah. Betul tak? Hak suami, hak isteri. Yang seterusnya dalam pentadbiran ataupun dalam politik contohnya. Kita ada tanggungjawab kita untuk memilih pemimpin negara, betul tak? Macam mana nak memilih pemimpin yang betul-betul adil, yang betul-betul dapat menjaga kemaslahatan masyarakat? Kita nak berpandukan apa? Kita berpandukan bukan dengan perasaan kita, bukan dengan apa yang orang cakap. Berpandukan syariat Islam. Kita nak pilih pemimpin ni, dia ada ciri-ciri sebagai pemimpin Islam tak? Yang tu yang kita akan belajar dalam bab kalau dalam fiqh kita belajar dalam imamiyah, dalam imam, cara nak memilih pemimpin. Ciri-ciri pemimpin yang perlu kita tahu apa dia? Adil, kemudian tak melakukan maksiat, itu antara-antaranya lah. Bila kita tahu ciri-ciri pemimpin yang perlu dipilih, nanti bila kita nak pilih pemimpin, selesai dah tugas kita. Selesai. Kita dapat pemimpin yang adil. Kehidupan kita bila kita nak amanahkan dia dengan satu-satu tugasan, dia dapat laksanakan dengan baik. InsyaAllah kehidupan kita akan daripada besar sampai ke kecil akan terjaga. Betul tak? Bila kita semua ni ada dah panduan yang umum tu dah ada dah dalam syariat Islam. Apa dalil kita ni sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ni? Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 Allah berfirman, "Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu Wa Taala dia habang dekat malaikat, aku nak jadikan khalifah di atas muka bumi ni.
Kemudian seterusnya malaikat ni lah. Ayat selepas tu perbincangan yang lain. Yang penting kita nak ambil dekat wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya Allah nak jadikan, nak mencipta khalifah di atas muka bumi ni. Jadi kita nak faham apa itu maksud khalifah, apa dia tugas khalifah di atas muka bumi ni macam mana? Kita tengok hadis yang Nabi kata, hadis Nabi Muhammad SAW, tugas kita sebagai khalifah ni, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah bahawa setiap daripada kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kamu akan ditanya berkaitan orang bawahannya, orang yang diuruskan. Contohnya ketua keluarga sebagai suami. Tugas dia nak mengurus atau nak mendidik anak-anak dia. Tugas itu sebagai tugas suami. Nak menguruskan makan minum keluarga. Daripada sumber-sumber yang halal. Kemudian ada pembantu dia sebagai isteri nak mendidik anak. Akan dipersoalkan macam mana suami isteri ni nak mendidik anak dia. Selalunya tugas ibu-ibu kan, nak mendidik anak kan. Macam mana ibu-ibu ni nak mendidik anak dia dengan didikan apa? Adakah kita nak menggunakan didikan cara pemikiran barat untuk membentuk kehidupan dia, ataupun kita nak menggunakan cara didikan Islam yang jelas, yang ada panduan dia untuk anak-anak kita? Itu yang dimaksudkan setiap pemimpin tu akan ditanya tanggungjawab dia. Yang maksudnya kita setiap orang ni, tak kira lelaki ataupun perempuan, ataupun apa posisi kita sekarang ni, sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami, sebagai seorang guru, sebagai seorang peniaga, sebagai seorang ahli politik, semua ni akan ditanyakan. Sebab tu tanggungjawab kita. Betul tak? Kemudian Nabi teruskan lagi, warrajulu ra'in ala ahli baitihi, warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Suami dia tugas dia menjaga ahli keluarga dia, ahli bait dia, ahli keluarga dia lah. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Yang ni maksudnya Nabi habaq dekat kita ni, tugas setiap orang ni. Kalau ketua keluarga, tugas dia nak jaga keluarga. Dan nanti dia akan dipersoalkan berkaitan tanggungjawab dia ni. Dia buat tak? Wal mar'atu ra'iyatu ala ahli baiti zawjiha. Dan isteri pula, dia pula ada tanggungjawab dia nak memelihara hak suami dia. Dia kena laksanakan, dia buat tak hak-hak dia yang sebagai isteri, kepada hak tanggungjawab dia sebagai isteri, dia jaga tak hak suami dia. Yang ni dalam aspek keluarga, dalam institusi kekeluargaan. Kita tengok pula institusi pentadbiran macam mana. Bila kita perhati setiap susunan tu, setiap orang ni ada tugas-tugas dia masing-masing. Contohnya saya sebagai guru, tugas saya sebagai guru buat apa? Kalau pelajar, tugas sebagai pelajar buat apa? Kita kata apa, ketua kampung, tugas kita sebagai ketua kampung nak buat apa? Kalau kita tengok juga tugas kita sebagai apa dah lagi? Sebagai orang yang memelihara alam ni. Berkaitan semua. Memelihara kebersihan alam, memelihara contohnya kalau kita ni sebagai orang yang membentuk satu-satu negara. Nah, contohnya kita tak boleh nak menggunakan sumber alam ni sesuka hati kita. Contohnya apa berkaitan dengan sumber alam, berkaitan dengan tanah, kuari, berkaitan dengan kalau dengan sumber hutan ni berkaitan dengan pembalakan. Kalau kita orang yang faham berkaitan dengan syariat Islam, bahwasanya dalam nak menguruskan sumber-sumber alam ni, Allah kata apa? Kita guna sekadar yang kita perlu. Allah kata kita guna sekadar yang kita perlu. Tapi kita tengok orang kita punya zaman sekarang. Zaman sekarang kita punya cara pengurusan pentadbiran ataupun pengurusan ekonomi, kita guna
campuran antara kapitalis dengan Islam. Tapi kapitalis ni lebih dominan. Kapitalis ni maksudnya memaksimumkan keuntungan. Memaksimumkan keuntungan. Contohnya dalam yang paling senang lah saya bagi berkaitan dengan pembalakan. Kalau kita orang agama yang menguruskan faham berkaitan dengan hukum agama, kita akan gunakan sumber alam ni hanya sekadar yang perlu. Kita nak ambil sumber alam, boleh ambil. Al-Quran, Allah bagi panduan, nak ambil tak ada masalah, guna sekadar perlu. Tapi bila kita gunakan nafsu kita untuk menguruskan sumber alam ni, kita tengok macam sekarang. Bukan kata kat Malaysia saja, dekat seluruh negara berkaitan dengan pembalakan. Kalau boleh sampai hutan tu tak ada langsung, ambil semua. Betul tak? Kayu-kayu balak tu potong, tebang semua. Yang penting apa bagi dia? Yang penting untung. Boleh buat pengeluaran, boleh hasilkan pengeluaran. Last kali bila tak ada pokok-pokok balak semua ni, berlakunya banjir. Pokok tu, hutan balak semua tu ada peranan dia, fungsi dia untuk alam ni. Kalau kita tebang guna habis semua, kita akan tengok bala yang akan mai kat kita. Bala tu kita tanya siapa yang penyebab dia? Kita sendirilah. Sebab tak berpandukan kepada syariat Islam. Syariat Islam kata nak guna tapi sekadar yang perlu. Tapi kita tak mau guna yang apa syariat ajak. Kita nak nafsu kita untung dulu. Begitu jugalah dalam kes dalam berkaitan dengan sumber alam, berkaitan dengan kuari ni. Kuari ni maksudnya batu bata yang kita keluarkan daripada tanah yang dalam tu kan. Kita nak bawa keluar. Tak ada masalah nak guna, ambil sekadar perlu. Tapi yang jadi masalahnya bila pemikiran kita, panduan kita bukan daripada syariat, kita bawa keluar semua kalau boleh. Kuari-kuari yang semua dalam tu bawa keluar semua. Kita boleh, selagi boleh untung, bawa keluar. Bila bawa keluar tu, alam ni dia tak seimbang, dia akan jadi tak seimbang. Jadi bila hujan, tanah tu tak mampu nak serap kandungan air yang turun. Jadi banjir juga. Yang jadi kat Gunung Jerai dulu, kan? Sebab apa jadi banjir tu? Boleh dikatakan sebab tanah tu tak mampu nak serap kandungan air yang turun tu. Sebab tu bila hujan mai, bila air tak boleh nak diserap dalam tanah, air turun ke bawah. Tu jadi banjir. Bila kita saya nak abang apa? Dalam syariat Islam ni dah habang bagi panduan yang jelas. Kita nak hidup secara berkeluarga, kita nak hidup nak mengurus alam ni. Kita nak membentuk negara. Kita nak hidup secara bermasyarakat. Semua dalam syariat dah diajak. Dah diberi panduan. Hanya kita nak buat ataupun tak buat. Nak utamakan nafsu ataupun nak jaga keharmonian kehidupan kita di dunia ataupun juga di akhirat. Tadi itulah ayat wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah, itu dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. Kemudian macam mana kita nak faham tugas kita sebagai khalifah? Hadis Nabi tu, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi dah jelaskan dah tugas kita sebagai khalifah. Kedudukan kita tengok posisi kita kat mana. Semua orang ada peranan dalam sistem sosial, dalam sistem kehidupan ni. Daripada kecil sampai besar. Tak ada tujuan kita hidup ni tak ada yang sia-sia. Ada tujuan. Kita tengok kat mana posisi kita sekarang, kalau kita laksanakan. Kalau kita tak mampu nak bagi kesan kepada secara besar-besaran, sebab macam mana ahli-ahli politik, kita kena laksanakan tugas kita untuk terlaksana tanggungjawab kita dalam lingkungan dalam lingkungan kita.
Kalau macam perempuan sebagai ibu, apa tanggungjawab perempuan untuk laksanakan? Nak membentuk lingkungan perempuan sebagai ibu untuk mendidik anak-anak dan cucu contohnya, ataupun generasi yang akan datang. Macam saya sebagai guru, apa tanggungjawab saya, kekhalifahan saya tu sebagai guru? Tanggungjawab saya sebagai guru tu nak buat apa? Nak bagi terlaksana apa? Bila saya jaga semua berasal tanggungjawab, kesedaran berkaitan dengan tanggungjawab, kita akan membentuk lingkungan yang lebih baik. Maksud semua orang ada peranan masing-masing. Kita sebagai peniaga, contoh saya kata tadi, peniaga, apa peranan kita sebagai peniaga? Kita nak belajar kat mana benda-benda ni? Hukum hakam ni kita nak belajar kat mana? Dalam hukum fiqh. Betul tak? Dalam hukum fiqh kita belajar benda-benda ni. Dalam hukum fiqh kita belajar berkaitan dengan ibadat. Pertama, hukum hakam ibadat. Semayang, puasa, zakat, haji. Ini dalam ibadat. Dalam ibadat ni kalau kita tengok hanya membincangkan tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak buat, kita berdosa. Siapa-siapa yang sampai tahap balik tak buat, berdosa. Yang kedua, dalam hukum fiqh belajar berkaitan dengan munakahat. Munakahat, hukum akan perkahwinan. Yang kedua, yang seterusnya berkaitan dengan muamalat ataupun buyuk, iaitu hukum hakam jual beli. Yang keempat berkaitan dengan jinayat, hukum hakam jenayah. Kalau kita tengok selepas daripada ibadat tiga ni, hak yang ni kita punya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, betul tak? Hak yang lagi tiga ni berkaitan dengan siapa? Hukum hakam pernikahan, hukum jual beli, hukum jenayah. Dia akan berkaitan dengan semua orang, betul tak? Bukan kita saja. Kalau bab pernikahan akan melibatkan orang lain, antara dua keluarga. Jual beli, kalau jual beli, hukum akan beli melibatkan dua pihak juga. Hukum akan jenayah lebih besar lagi berkaitan dengan kesejahteraan negara. Nampak syariat kita ni? Dia jaga semua bahagian dah. Dia merangkumi semua aspek dah. Cumanya kita je nak laksana ataupun tak mau laksanakan. Okey. Seterusnya, boleh kita sampai apa tadi? 10 suku kah? 10 suku. Okey. Seterusnya, tadi kita dah selesai. Apa tugas kita? Dua tujuan utama kita di atas muka bumi ni. Pertamanya sebagai hamba Allah, kedua sebagai khalifah. Balik ni tengok, kita dah laksana tugas kita sebagai hamba. Yang kedua, kita laksana tugas kita sebagai khalifah di atas muka bumi ni. Okey. Seterusnya, tadi kita kata apa? Tasyri' kan, pensyariatan. Ni kita nak masuk lebih detail lagi. Bila sebut pensyariatan, dia ada dua. Dalam yang ni maksudnya saya dah masuk dalam sikit dah. Tasyri' ni dia ada dua, pensyariatan ni ada dua. Satu tasyri' wad'i. Tasyri' wad'i ni perundangan ataupun hukum hakam yang disusun oleh manusia sendiri. Itu dinamakan sebagai tasyri' wad'i. Perundangan ataupun hukum hakam yang disusun oleh manusia. Contohnya dalam paling mudah lah, paling mudah sekali nak memilih pemimpin sekarang ni, zaman sekarang. Nak milih pemimpin kita guna sistem apa? Pilihan raya, betul tak? Kan? Ni hukum hakam atau perundangan yang disusun oleh manusia. Contoh lainnya, bila langgar lampu isyarat merah kena saman. Betul tak? Ini antara hukum hakam ataupun perundangan yang disusun oleh manusia. Tetap nak menjaga kemaslahatan
nak menjaga kemaslahatan sesama kita. Tak ada masalah. Selagi mana menjaga kemaslahatan manusia, menjaga kemaslahatan bersama, itu boleh dilaksanakan. Banyak dalam kehidupan kita ni yang perundangannya disusun menggunakan akal manusia, kan? Banyak benda. Yang kedua berkaitan dengan pembahagian yang kedua, tasyri' samawi. Tadi tasyri' wadai. Tasyri' wadai ni hukum akal dan perundangan yang disusun oleh manusia. Yang kedua, tasyri' samawi. Tasyri' samawi ni perundangan ataupun hukum hakam yang ditentukan oleh pencipta manusia. Siapa dia pencipta manusia? Allah lah, kan? Tasyri' samawi. Tasyri' wadai dengan tasyri' samawi. Tasyri' samawi ni, tasyri' wadai kita tak bincang. Dalam tarikh tasyri' Islami ni kita tak bincang bab tasyri' wadai. Hanya kita nak tahu ada dua pembahagian. Yang kita nak fokus pada tasyri' samawi. Ini yang pertama, persyariatan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasyri' samawi ni dia merangkumi semua ajaran ataupun syariat yang dibawa oleh Nabi dan juga Rasul-Rasul yang dahulu. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Bila kita sebut tasyri' samawi, itulah. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Apa bukti Nabi-Nabi dulu juga ada pensyariatan sendiri? Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'la, ayat ke-19, Inna haza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Inna haza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Cumanya, untuk pensyariatan dulu, dinamakan sebagai suhuf. Betul tak? Suhuf. Pernah dengar tak suhuf? Suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa, ni disebutkan dalam Al-Quran tu. Ni juga dinamakan sebagai syariat. Kemudian yang seterusnya, syariat samawi juga berkaitan dengan syariat Nabi Daud AS, iaitu dengan kitab Zabur, kan? Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan last sekali kitab Al-Quran. Yang ni dinamakan sebagai tasyri' samawi. Sebab apa nama tasyri' samawi? Samawi ni maksud dia langit lah. Agama-agama yang diturunkan daripada langit. Sebab apa? Dia kan langit kan tinggi. Maksudnya syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimasukkan dengan tasyri' samawi. Antaranya syariat, kalau yang Nabi dulu kita sebut suhuf. Kemudian yang lebih compile, yang lebih sempurna, syariat Nabi Daud AS, iaitu dengan turunnya kitab Zabur. Seterusnya Nabi Musa AS, Taurat. Dan seterusnya syariat Nabi Isa AS, iaitu Injil. Dan terakhir sekali syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Ada satu persoalan. Kalau semua ni nama syariat samawi, Kristian contohnya, sebab kata mereka guna Injil, betul tak? Kristian berpandukan Injil Nabi Isa AS. Jadi apa masalahnya? Kami juga agama yang benar. Contohnya orang Kristian mai. Kami juga agama yang benar. Kami guna Injil. Kamu guna Al-Quran. Jadi apa masalah? Dua-dua daripada Allah SWT. Macam mana perempuan nak jawab? Kami kan tadi kita kata agama samawi, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Empat-empat ni agama samawi, syariat samawi. Jadi Kristian kata kami guna Injil, kamu orang Islam guna Al-Quran. Ini dua-dua betul. Jadi kamu tak boleh salah orang Islam, tak boleh salahkan Kristian.
Nak panggil orang Kristian masuk Islam. Macam mana nak jawab? Jadi kita katakan bila turunnya Al-Quran, Nabi sebagai penutup, Al-Quran itu sebagai penutup kepada segala syariat. Maksudnya bila datangnya syariat baru, syariat yang selepasnya itu dibatalkan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, silap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum Islam. Islam tu sebagai agama yang penutup kepada agama yang sempurna. Bila turunnya Al-Quran, automatik syariat-syariat yang terdahulu tu dibatalkan. Tak ada alasan dah. Tak kira lah kamu guna kitab Injil ke, kitab Taurat ke, tu dah tak terpakai. Yang terpakai hanya Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Itu cara kita nak jawab dah. Allah dah jelaskan Al-Quran, segala syariat yang baik tak ada lah. Walaupun kamu datangkanlah Injil yang tepat 100% yang tak ada penyelewengan sekalipun, tetap terbatal. Hanya digunakan sebagai Al-Quran, agama yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agama Islam yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan lagi, Injil sekarang kita boleh percaya ke? Berapa banyak? Tak ada dah Injil yang 100% tepat daripada Nabi Isa AS, tak ada dah. Yang ada semua penyelewengan daripada padri-padri yang dahulu. Penyelewengan daripada orang-orang dahulu. Sebab itulah Quran datang nak menyucikan balik apa penyelewengan yang dilakukan oleh mereka. Okey. Selesai dekat situ, alhamdulillah. Habis daripada sejam setengah kan. Itu sebagai tak ada pengenalan. Dah selesai dah juga apa yang kita nak sampaikan, apa yang saya nak sampaikan. Ada apa-apa pertanyaan tak? Tak ada. Ada apa persoalan ke? Nak tanya berkaitan perkongsian saya hari ini? Tak ada. Okey, kalau tak ada, saya tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.